Okey, saya sambung. Saya akan beri penjelasan secara terperinci tentang pengambilan ion kalium oleh sel pengawal dan kepekatan sukrosa. Bagaimanakah benda-benda ini akan dapat mempengaruhi pembukaan dan penutupan stoma. Tadi saya dah bagi tahu, kalau banyak ion kalium di dalamnya, kalau banyak sukrosa di dalamnya, maka dia akan keupayaan airnya akan rendah. Keupayaan air akan rendah. Bila keupayaan air rendah, air akan masuk ke dalam. Okey, itu basicnya. Sekarang kita tengok ion kalium. Pengumpulan atau penyingkiran ion kalium K+ di dalam sel pengawal akan mengubah keupayaan larutan. Okey, dia akan mengubah keupayaan larutan. Keupayaan larutan di mana? Di dalam stoma. Okey, di dalam sel pengawal. Stoma itu adalah pintunya. Okey, sel pengawal stoma itu adalah lubangnya. Sel pengawal itu adalah pintunya. Okey. Hal ini meningkatkan atau menurunkan keupayaan air. Okey, ion kalium diambil atau dibuang akan meningkatkan atau menurunkan keupayaan air. Okey. Jadi, dalam keadaan ini sama ada kalau keupayaan air tinggi atau keupayaan air rendah akan mempengaruhi. Adakah air di luar akan meresap masuk atau air di luar akan ataupun air di dalam akan meresap keluar. Dan ini akan mengubah sel sama ada sel boleh menjadi segah ataupun sel menjadi flaccid. Ini sudah terang tadi lah. Kalau segah dia akan gemuk dia akan buka. Kalau flaccid dia akan macam mengecut dan sel tu pintu tu akan tertutup. Okey, ini adalah stoma. Stoma adalah bukaannya, lubangnya. Ini adalah sel pengawal. Okey, tengok dia label stoma kat tengah-tengah ni. Okey. Ini stoma tertutup, ini stoma terbuka. Okey. Ini adalah K+ ion kalium dilabelkan, dibentukkan dalam bentuk bintik-bintik ni. Okey. Yang pertama, apa yang berlaku masa pembukaan stoma? Ion kalium bergerak ke dalam sel pengawal. Ini kalium, di sekelilingnya memang ada ion kalium. Apa yang berlaku adalah ion kalium akan bergerak ke dalam sel pengawal. Ni tak ada dalam ni. Jadi masuk dalam sel pengawal. Bila dia masuk dalam sel pengawal, ion banyak, maka keupayaan larutan di dalam sel pengawal meningkat. Keupayaan larutan ni maksudnya keupayaan ion kalium ni, larutannya keupayaan larutan akan meningkat. Bila keupayaan larutan meningkat, keupayaan air di dalam sel pengawal akan menurun. Okey, kalium masuk, keupayaan larutan meningkat, keupayaan air menurun. Okey, dia ada dua keupayaan yang kita sebut kat sini. Kena guna istilah yang betul kalau ditanya soalan. Keupayaan larutan meningkat, keupayaan air menurun. Okey. Kemudian, bila keupayaan air kat dalam ni menurun, dalam dia tengah cerita yang kat dalam sel pengawal ni. Molekul air dari sel epidermis, sel sebelah ni ada air. Okey, molekul air dari sel sebelah ni daripada sel-sel epidermis akan meresap masuk ke dalam sel pengawal. Meresap masuk. Sebab apa? Sini kurang airnya, keupayaan airnya rendah. Sini lebih tinggi. So dia masuk. Okey, secara apa? Osmosis. Sebab air tak lain tak bukan adalah osmosis. Okey, bila dia dah masuk air banyak, dia jadi gemuk, dia jadi segah. Jangan guna perkataan gemuk dia guna perkataan segah, dia jadi segah. Dan bila dia segah, dia akan melengkung keluar. Okey, dan stoma pun akan terbuka. Okey. Ini yang berlaku masa stoma terbuka. Kita tak nak sambung yang ini, kita sambung tutup. Untuk kalium dulu Macam mana pula dia boleh tutup? Tadi dia buka bila kalium masuk. Macam mana dia boleh tutup? Dia boleh tutup bila kalium, ion-ion kalium bergerak keluar. Ada kalium kat sini, ion kalium. Ion kalium keluar. Kosong tinggal dalam ni. Bila ion kalium keluar, keupayaan larutan akan menurun. Keupayaan larutan akan menurun. Keupayaan air akan meningkat. Okey, keupayaan air akan meningkat. Ingat kita ada dua keupayaan larutan dan keupayaan air. Keupayaan air akan meningkat. Ion kalium dah keluar, maka air lebih banyak kat sini. Okey, bila air kat sini banyak, sini lebih banyak pula kaliumnya. Jadi air kat sini yang kurang. Jadi molekul air akan meresap keluar dari sel pengawal
ke sel-sel epidermis. Dia keluar airnya. Bila air keluar, dia akan menjadi flasid. Dia akan menjadi flasid. Bila dia flasid, stomanya akan tertutup. Okey. Nanti kalau awak tengok yang sukrosa pun lebih kurang sama. Okey, saya pause kejap Okey, kita sambung. Bagaimana satu lagi faktor yang mempengaruhi pembukaan dan penutupan stoma adalah kepekatan sukrosa. Okey, cuba pegang. Okey, satu lagi faktor yang mempengaruhi pembukaan dan penutupan stoma adalah kepekatan sukrosa. Iaitu ia ada kaitan dengan fotosintesis. Okey, pada waktu siang ada cahaya matahari. Okey, maka berlaku fotosintesis. Bila berlaku fotosintesis, ada gula yang terhasil. Okey, iaitu sukrosa itulah. Okey, ada menghasilkan gula yang larut iaitu sukrosa. Masa malam tak ada cahaya matahari. Maka tidak berlaku fotosintesis. Okey, dan gula yang ada dalam sel pengawal ditukarkan kepada kanji. Apa kaitannya dengan pembukaan dan penutupan stoma? Okey. Ada cahaya matahari, ada fotosintesis. Okey. Ada cahaya matahari, ada fotosintesis. Ada fotosintesis, kepekatan sukrosa dalam sel pengawal tinggi. Okey. Kepekatan sukrosa tinggi, keupayaan air menurun. Okey, keupayaan air menurun. Keupayaan air di dalam sel pengawal menurun menyebabkan molekul air dari sebelah-sebelah akan meresap masuk secara osmosis. Maka sel pengawal menjadi segah, melengkung keluar, pintu stomanya terbuka. Okey, kemudian kepekatan sukrosa dalam sel pengawal, kalaulah tak ada cahaya, contohnya kita kata bila tak berlaku fotosintesis lah malam. Okey, tak ada cahaya, fotosintesis tidak berlaku, kepekatan sukrosa di dalam sel pengawal rendah. Bila kepekatan sukrosa rendah, keupayaan airnya meningkat. Okey, sukrosa rendah, air pula yang banyak. Okey, bila keupayaan air banyak, molekul air akan meresap keluar. Sebab apa? Banyak sangat kat dalam dia keluar. Okey, dari sel pengawal ke sel-sel epidermis secara osmosis, sel menjadi flasid, stoma akan tertutup. Jadi kesimpulannya yang awak dapat kalau awak dengar betul-betul apa saya cakap, kalau awak faham betul-betul, kesimpulannya bila ada bahan luar yang masuk, iaitu dalam kes ini kita kata kalium, ion K+, dan juga sukrosa, bila bahan-bahan tersebut masuk ke dalam sel pengawal, keupayaan air di dalam sel pengawal akan rendah. Keupayaan air akan rendah, air di sel epidermis akan meresap masuk ke dalam sel pengawal, menyebabkan sel pengawal menjadi segah, melengkung, seterusnya pintu stomanya akan terbuka. Okey, itu kalau dia buka. Kalau time dia tutup, awak akan dapati ion kalium ataupun sukrosa itu akan, kalau kalium dia keluar, kalau sukrosa kepekatannya akan rendah, menyebabkan di dalam sel pengawal keupayaan airnya tinggi. Bila keupayaan air di dalam sel pengawal tinggi, air akan keluar ke sel epidermis di sebelahnya tu, di sekelilingnya lah, akan keluar ke sel epidermis dan menyebabkan sel tersebut menjadi flasid. Sel itu bila flasid dia akan tertutup, maka tertutuplah stomanya. Okey. Jadi inilah yang berlaku bagaimana pintu stoma ataupun bagaimanakah stoma itu boleh terbuka dan boleh tertutup.